Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi tajuk kerajaan Osmaniyah kita. Okey, kita dah bicarakan tentang nama-nama sultan yang terkenal pada zaman kerajaan Osmaniyah. Okey, kemudian kita akan sambung daripada Sultan Muhammad Al-Fatih bin Murad II. Okey, nama penuh dia Muhammad Al-Fatih bin Murad Murad II yang ni ya. Kemudian tarikh lahir dia pada 833 Hijrah, mangkat pada 886 Hijrah. Okey, tempoh memerintah selama 31 tahun. Jawatan dia pemerintah ketujuh kerajaan kerajaan Osmaniyah. Dan sumbangan dia antara yang paling hebat sekali ialah membuka kota Konstantiniyah pada tahun 857 Hijrah. Kemudian menyatukan empire di utara Balkan bagi mengelakkan serangan Hungary. Okay, kemudian mewakafkan Hagia Sophia sebagai masjid dan membina kompleks Al-Fatih. Ini antara sumbangan. Kalau kita baca sejarah sekalipun Muhammad Al-Fatih ni dia memang seorang yang hebat yang diakui oleh Nabi SAW. Okay, kemudian kita ada Sulaiman Al-Qanuni bin Salim I. Okay, jadi nama penuh dia kita boleh tengok situ. Kemudian tarikh lahir dia pada 900 Hijrah, mangkat pada 974 Hijrah. Okay, memerintah selama 48 tahun dan merupakan pemerintah ke-10 kerajaan Osmaniyah. Okay, antara sumbangan dia saya sebut sikit, membuka Belgrade, kemudian membuka Algeria dan Tunisia. Ini antara tempat-tempat yang dibuka oleh Sultan Sulaiman. Okey, kita pergi seterusnya, faktor kegemilangan kerajaan Osmaniyah. Yang pertama sekali, pentadbiran dia. Pemerintah berperanan dengan berkesan sebagai ketua tentera, ketua agama dan hakim tertinggi. Ni kalau kita tengok Osmaniyah punya kerajaan ni, dia punya hebat tu sebab dia pemerintah sendiri yang berkesan. Ketua tentera pun dia, kemudian ketua agama pun dia, hakim tertinggi pun dia. Duduk pada dia, maka jadilah Osmaniyah kerajaan yang hebat. Okay, kemudian kita tengok warna oranye yang kedua, keilmuan. Menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu sehingga mencapai kedudukan yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan, pembangunan, falsafah, kesenian, seni bina dan teknikal. Yang pertama tadi pentadbiran dia, yang kedua ilmu dia. Dia memang gunakan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu. Jadi masjid bukan sekadar tempat untuk menunaikan solat, untuk beribadah, tapi pusat perkembangan ilmu dia digunakan masjid. Jadi orang pun bertumpu di masjid bukan sebagai tempat untuk beribadah saja, tapi tempat untuk mencari ilmu. Kemudian sosial pula macam mana? Penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada golongan yang memerlukan. Saya baca satu contoh je lah ya. Tu. Okay, penjagaan kebajikan rakyat. Kebajikan rakyat tu dijaga, dibagi pertolongan, bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukannya. Okay, seterusnya ketenteraan. Semangat jihad yang tinggi dalam kalangan tentera demi mempertahankan agama dan negara. Kalau kita tengok sejarah sekalipun, dia punya tentera dia memang bukan calang-calang tentera yang biasa. Antara syarat tentera dia, kalau kita tengok Muhammad Al-Fatih, kalau orang tersebut, orang yang sembahyang 5 waktu tak cukup, memang bukan daripada tentera dia. Bukan setakat tu, kemudian solat sunat rawatib tak tinggal, solat malam pun didahulukan, diutamakan dalam syarat untuk menjadi tenteranya. Okay, kemudian faktor kemerosotan kerajaan Osmaniyah. Apabila sampai satu zaman, maka kerajaan tu pun akan mengalami kemerosotan balik. Apa tengok? Yang pertama sekali ialah teknologi ketenteraan yang ketinggalan berbanding dengan kuasa barat sehingga kalah dalam peperangan. Ini antara punca utama dia. Okay, teknologi yang ketinggalan. Yang kedua, kemerosotan ekonomi dan beban hutang negara yang tinggi. Ekonomi yang bermasalah.
Okey, kemudian yang ketiga, gerakan yang menuntut kemerdekaan daripada wilayah-wilayah menyebabkan negara tidak stabil. Ini antara faktor yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Osmaniyah. Iktibar daripada pemerintahan kerajaan Osmaniyah. Okey, sebagai umat Islam yang pertama, kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa supaya urusan pentadbiran berjalan lancar. Okey, yang pertama dia cerita tentang memilih pemimpin yang berwibawa. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa memperbanyak penerokaan ilmu agar mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Jadi kita ni jangan sekadar duduk macam apa orang kata katak bawah tempurung sahaja. Jadi kita kena sentiasalah memperbanyak penerokaan ilmu, kena gali. Ni yang ada pun kita malas nak belajar kadang-kadang. Okey, jadi sekadar tu kelas untuk hari ni. Wallahu alam. Assalamualaikum.